Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim, dan pada siri yang ke-195 kita nak sambung lagi beberapa hadis berkenaan tentang mahar, berkenaan tentang mas kahwin. Kita telah tiba pada riwayat 3488. Baca sanad dia. Maka daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman yang merupakan anak kepada Abdul Rahman bin Auf, beliau telah berkata, aku telah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana sadaqu Rasulillah, berapakah mas kahwin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan? Qalat, maka berkata Aisyah, kana sadaquhu li azwajihi, adalah mas kahwin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para isteri baginda, sintai, selain daripada Safiyah, dan juga selain daripada Ummu Habibah. Adapun Safiyah nanti kita akan baca hadisnya. Maka selain daripada Safiyah dan Ummu Habibah, mas kahwin yang Nabi berikan kepada isteri baginda adalah sintai asyrata uqiyah wa nasya, sebanyak 12 uqiyah setengah. Qalat, berkata Aisyah, atadrina man nasyu, adakah kamu tahu berapakah jumlah yang dimaksudkan dengan an-nash? Kita tahu satu uqiyah bermaksud 40 dirham. Tapi an-nash tu apa an-nash? Maka qultu, berkata Abu Salamah, la, aku tidak tahu. Kata Aisyah, an-nasyu bermaksud nisfu uqiyah, setengah uqiyah, iaitu 20 dirham. Fatilka, maka jumlah mas kahwin yang Nabi SAW berikan kepada isteri baginda adalah 500 dirham, 500 dirham. Fahadha sadaq Rasulillah, maka ini adalah mas kahwin mahar yang Nabi SAW berikan li azwajihi, kepada para isteri baginda. Kecuali Ummu Habibah. Maka berapakah mas kahwin Ummu Habibah? Pada baris yang pertama, muka surat 924, fasadaqu Ummi Habibah, maka kata Imam Nawawi, mas kahwin Ummu Habibah adalah sebanyak 4,000 dirham, sebanyak 4,000 dirham. Isteri Nabi yang lain 500, Ummu Habibah 4,000 dirham. Aw 400 dinar, ataupun 400 dinar. Maka kenapa begitu banyak Nabi bagi kepada Ummu Habibah? Maka Imam Nawawi terangkan, sebenarnya itu bukan Nabi yang bagi, sebaliknya Raja Najasyi yang bagi kepada Ummu Habibah sebagai hadiah daripada pihaknya untuk Nabi SAW. Sebab pada waktu itu Ummu Habibah, dia telah berhijrah ke Habsyah dengan suami dia. Maka suami dia telah murtad dan keluar daripada Islam dan meninggalkan Ummu Habibah bersendirian. Maka bila Nabi SAW dapat tahu, Nabi SAW telah maklumkan kepada Ummu Habibah yang Nabi ingin untuk mengahwini dia. Maka Raja Najasyi memberi kepada Ummu Habibah sebagai hadiah daripadanya bagi pihak Nabi sebanyak 4,000 dirham. Terus 3,000, maka kalaulah nak beri kadar 4,000 dirham, yang mana satu jumlah yang banyak pun boleh. Sebab itulah mas kahwin yang Ummu Habibah dapat, ataupun sebanyak 500 dirham. 3,400 satu dirham. Sebentar, satu dirham zaman kita
10 dirham 145. 145. 195. Sekejap. Jadi 1950 kali 5. 9,750. 9,750. Itu adalah kadar 500 dirham mas kahwin yang Nabi SAW berikan kepada para ummahatul mukminin. Maka 9,750 itu lebih kurang kadar 500 dirham. Kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 400 dinar 1,194 kali 100 kali 4. Lalu Ummu Habibah punya mas kahwin lebih kurang 400 dinar 477,600. 477,600 ringgit. Itu kadar Ummu Habibah punya mas kahwin. Maka Ummu Habibah dapat banyak sebab bukan Nabi yang bagi, tapi Raja Najasyi yang bagi pihak Nabi SAW. Maka nak menunjukkan kalau seseorang itu mampu nak bagi mas kahwin yang banyak, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus riwayat yang seterusnya, kisah tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Terus 3,489. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ra'a telah melihat ala Abdurrahman pada Abdurrahman bin Auf athara sufrah, warna kekuningan, kesan kekuningan, daripada wangian, daripada perkahwinan yang beliau lakukan. Maka baginda bertanya, mahadha, apakah kesan ini? Maka Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni tazawwajtu imra'atan, sesungguhnya aku telah bernikah dengan seorang wanita, ala wazni, dengan kadar emas sebanyak nawah. Apakah kadar nawah ini? Maka di sini ada beberapa pandangan. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 9, syarhul lafzin nawah. Pandangan yang pertama, nawah bermaksud adalah kadar bilangan emas yang tertentu di sisi mereka. Fassaruha bi 5 dirham min zahab. Maka ianya pada waktu itu adalah kadar 500 dirham, namun jumlah yang sama daripada emas. Maka 500 dirham tapi kadar dengan emas. Sebab dirham ni perak. Maka kadar emas yang pada waktu itu menyamai harganya 500 dirham. Itu dipanggil nawah. Pandangan yang kedua, nawah bermaksud nawatut tamar, adalah emas sebesar biji kurma. Maka itu adalah pandangan yang kedua. Maka ada beberapa pandangan di sini. Maka telah ditanya aku telah berkahwin dengan seorang wanita, kadar 1 nawah daripada emas. Sama ada kadar emas sebanyak harga 500 dirham ataupun nawah diterjemahkan sebagai kadar sebesar biji kurma daripada emas. Maka baginda pun mendoakan, fabarakallahu laka, semoga Allah memberkati kamu, aulim walau bisyah. Maka Nabi pesan, lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing, sekurang-kurangnya seekor kambing. Daripada sini kita belajar pada sahabat, walaupun orang yang Nabi SAW sayang adalah orang yang mereka paling sayang adalah Nabi, tapi mereka tak jemput pun Nabi SAW untuk perkahwinan. Simpelnya, sederhananya perkahwinan mereka. Dan Nabi pun pada waktu itu mengingatkan mereka, buatlah walimah walaupun sekurang-kurangnya dengan seekor kambing. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
kadar walimah. Berapakah kadar walimah sekurang-kurangnya? Maka pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil ala annahu yustahabbu, bahawa sunnah lil musir, bagi orang yang mampu, alla yankusa, bahawa kadar yang dia masak untuk walimahnya janganlah kurang daripada seekor kambing. Tapi kalaulah pada waktu itu dia tak mampu, maka bagi makan apa yang dia mampu. Tak semestinya kena buat loan, kena buat pinjaman sebab nak jemput satu Shah Alam. Tak semestinya. Dia bagi pada waktu itu ikut kemampuan dia. Maka apakah hukum melakukan walimah? Pada baris yang keenam daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi, annaha sunnah mustahabbah. Ianya adalah sunnah yang digalakkan, melakukan walimah. Kemudian pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 9 daripada bawah, kata Imam Nawawi rahimahullah, ad-diyafatu thamaniyata anwa. Di dalam bahasa Arab ada 8 jenis jamuan makanan. Nanti para pelajar boleh baca. Kalaulah walimah, maksudnya adalah makanan yang dihidangkan kerana baru berkahwin. Kemudian ada al-khars, kemudian ada al-i'zar. Maka ada 8 jenis jamuan makanan di dalam istilah bahasa Arab. Riwayat 3490 kita tak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Muhammad bin Ubaidin al-Ghubari qala hadatsana Abu Awanah an Qatada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf tazawwaja ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wazni nawatin min dhahab faqala lahu Rasulullah awlim walau bi syatin. 3491 baca. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu tazawwaja, telah bernikah, imra'atan, seorang wanita, ala wazni nawatin min zahab, dengan kadar mas kahwin seberat bilangan 500 dirham, harga 500 dirham, ataupun terjemah yang kedua, dengan kadar emas sebesar biji kurma. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepadanya, aulim walau bisyah, lakukanlah walimah walaupun dengan kadar seekor kambing. 3492 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Ibnu Musanna qala tana Abu Dawud tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsana Muhammad bin Rafi wa Harun bin Abdullah qala hadatsana Wahb bin Jarir wa tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsana Ahmad bin Khirash qala hadatsana Syababatu kullum an Syu'bah an Humaydin bi hadzal isnad ghaira anna fi hadits Wahb qala Abdurrahman tazawwajtu imra'atan. 3493 baca sanad dia. Maka Anas radhiyallahu taala telah berkata bahawa Abdurrahman bin Auf telah berkata, ra'ani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatku, wa alayya, dan padaku ketika itu basyasyatul ursi, adanya tanda-tanda pengantin baru. Nabi nampak adanya tanda-tanda pengantin baru pada Abdurrahman. Fakultu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila bertanya, maka Abdurrahman bin Auf berkata, tazawwajtu imra'atan minal ansar, aku telah bernikah dengan seorang wanita daripada kalangan Ansar, wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, kam asdaqtaha, berapakah mas kahwin yang kamu berikan kepadanya? Abdurrahman bin Auf menjawab, nawatan, kadar satu nawah. Maka nawah ada dua terjemah, sama ada emas berharga 500 dirham ataupun emas sebesar biji kurma. Fi hadis Ishaq min zahabin, daripada emas. 3494 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf tazawwaja, telah menikahi seorang wanita dengan mas kahwin wazan kadar. Kadar dia nawah. Apakah terjemah nawah? Ada dua. Sama ada emas yang berharga 500 dirham ataupun nawah bermaksud kadar sebesar biji kurma
min zahabin daripada emas. 3495. Yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsani Ibnu Rafi' qala hadatsana Wahbun qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad ghaira annahu qala fa qala rajulun min waladi Abdurrahman ibn Aufin min zahabin. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan. Zaman kita dah tak ada, tapi zaman dulu ada hamba perempuan. Maka adanya kelebihan untuk seseorang yang ada hamba perempuan, lalu dia memerdekakan hamba perempuan tersebut dan mengahwini hamba perempuan tersebut, maka ada kelebihan dan ganjaran dia. Maka kebanyakan riwayat adalah riwayat kisah tentang Safiyah. Kita tahu Safiyah binti Huyai adalah tawanan perang ketika mana orang-orang Yahudi Khaybar kalah dalam peperangan Khaybar. Maka Nabi SAW pada awalnya kerana tidak tahu, Nabi telah mengizinkan Dihyah Al-Kalbi untuk mengambil Safiyah sebagai hamba perempuan dia. Maka bila diberitahu oleh para sahabat yang lain, wahai Rasulullah, ini bukan calang-calang orang, ini adalah puteri kepada ketua orang Yahudi, Huyai bin Akhtab, maka muliakanlah dia sebab ayahnya adalah raja, dan nanti orang Yahudi mereka pada waktu itu tidak marah dan mereka tidak membalas dendam. Maka Nabi SAW telah ambil Safiyah untuk diri baginda, Nabi telah merdekakan dia dan Nabi SAW telah mengahwininya. 3496 baca. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar, telah memerangi Khaybar. Qala, berkata perawi, fa sallaina indaha salatul ghada, maka kami telah menunaikan berhampiran dengan Khaybar solat fardu subuh bi ghalasin, pada kegelapan malam. Maksudnya masuk je waktu, Nabi SAW terus solat subuh. Faraqiba Nabiyullah, kemudian Nabi SAW telah menunggang unta baginda. Waraqiba Abu Talha, dan Abu Talha telah menunggang di sisi baginda. Wa ana radifu Talha, sementara Anas bin Malik berkata, aku adalah orang yang membonceng di belakang Abu Talha. Fa ajra Nabiyullah fi zukaki Khaybar, maka Nabi telah melajukan unta baginda fi zukaki Khaybar, pada jalan-jalan sempit yang berada di Khaybar, dan orang Yahudi Khaybar tak perasan kedatangan Nabi dan tentera Islam. Wa inna rukbati, kata Anas, dan sesungguhnya lututku, latamassu, adalah menyentuh fakhidha nabiyillah, akan paha Nabi SAW. Wan hasar al-izar, dan kadangkala terselak kain Nabi SAW sehingga terselak paha Nabi SAW. Wa inni la ara, dan sesungguhnya kata Anas, aku dapat melihat kepada keputihan paha Nabi SAW. Falamma dakhala al-qaryah, apabila baginda telah masuk ke dalam kota Khaybar, maka baginda telah bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kharibat Khaybar, pasti binasa Khaybar. Inna idza nazalna bisahati qaumin, sabda Nabi, sesungguhnya kami apabila turun tiba pada kawasan lapang sesuatu kaum, fasa'a, maka amatlah buruk, sabahul munzarin, waktu pagi orang-orang yang telah diberikan amaran, yang telah diberikan peringatan. Maka Nabi ulang sebanyak 3 kali. Qala, berkata Anas, wa qad kharajal qaumu, dalam keadaan orang-orang Yahudi Khaybar mereka telah keluar seperti biasa, ila a'malihim, ke tempat mereka bekerja. Faqalu, maka mereka terkejut bila melihat Nabi, mereka berkata, Muhammad telah datang. Qala Abdul Aziz, berkata perawi, wa qala ba'du ashabina, sebahagian daripada mereka pada waktu itu berkata, wal khamis, Muhammad telah datang bersama dengan pasukan tenteranya. Qala, berkata Anas, wa asabnaha anwatan, dan kami telah berjaya menawan Khaybar dengan kemenangan. Wa jumi'as sabyu, lalu orang-orang Khaybar yang kalah daripada wanita dan kanak-kanak, mereka telah dijadikan tawanan perang, maka telah dikumpulkan pada tawanan. Faja'ahu Dihyah, maka telah datang kepada Nabi sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi, lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, a'tini jariyatan minas sabi, berikanlah kepadaku seorang hamba perempuan daripada tawanan perang. Maka baginda bersabda, idhab, pergilah, fakhudh, maka ambillah jariyatan, seorang hamba perempuan. Fa akhadha Safiyah bint Huyai, maka Dihyah telah mengambil Safiyah bint Huyai yang merupakan puteri kepada orang Yahudi.
kepada ketua orang Yahudi. Faja'a rajulun ila nabiyillah, maka telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan seraya berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, a'taita Dihyah Safiyah, adakah Tuhan telah berikan kepada Dihyah Safiyah yang merupakan puteri kepada Huyai, yang merupakan sayyidah, puteri kepada orang Yahudi Quraizah dan juga Yahudi Banu Nadir. Ma tasluh, maka sesungguhnya Safiyah tidaklah sesuai dan layak kecuali hanya menjadi hamba kepada kamu. Qala, maka baginda pun bersabda, ud'uhu biha, panggillah Dihyah sambil membawa Safiyah. Qala, berkata Anas, faja'a biha, maka Dihyatul Kalbi telah membawa Safiyah kepada Nabi. Falamma nazara ilaiha Nabi, apabila Nabi melihat kepada Safiyah, baginda bersabda, khudh jariyatan minas sabi ghairaha, wa Dihyah, ambillah hamba perempuan yang lain. Qala, berkata Anas, wa a'taqaha, lalu Nabi telah memerdekakan Safiyah, wa tazawwajaha, dan Nabi telah mengahwini dia. Dan perbuatan Nabi yang telah memerdekakan puteri orang Yahudi, sebab ayahnya adalah ketua orang Yahudi, dan mengahwininya, menjadikan pada waktu itu banyak orang Yahudi yang masuk Islam, dan ada di antara para sahabat yang tidak mahu untuk menjadikan hamba yang berada di dalam milik mereka daripada orang-orang Yahudi Khaybar sebagai hamba, lalu mereka pun merdekakan. Perbuatan Nabi SAW. Faqala lahu Thabit, maka Thabit telah berkata, ya Aba Hamzah, wahai Anas, ma asdaqaha, apakah mas kahwin yang Nabi berikan kepada Safiyah? Maka Anas menjawab, nafsaha, iaitu pembebasan dirinya adalah mas kahwin. A'taqaha, Nabi telah memerdekakannya, wa tazawwajaha, dan Nabi telah mengahwininya. Hatta idza kana bitariqi, sehingga apabila telah tiba dalam perjalanan pulang, jahazatha, maka telah mempersiapkan Safiyah untuk Nabi SAW, Ummu Sulaim. Fa'ahdatha, maka Ummu Sulaim telah menyerahkan Safiyah kepada Nabi SAW pada waktu malam. Fa'asbahan Nabi, maka Nabi SAW telah berpagi arusan sebagai pengantin. Maka baginda bersabda, man kana indahu syai'un, maka barang siapa yang ada di sisinya sesuatu, falyaji' bih, maka hendaklah dibawa. Qala, berkata perawi, wa basatani ta'a, maka telah dibentangkan hamparan ataupun saprah yang diperbuat daripada kulit. Berkata perawi, faja'ala ar-rajulu yaji'u bil aqid, maka ada sahabat yang membawa keju. Wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bit tamar, ada yang membawa kurma. Wa ja'ala ar-rajulu yaji'u bis saman, dan ada yang membawa lemak yang pada waktu itu berminyak. Fahasu, ataupun kita panggil ghee zaman kita. Fahasu haitha, maka daripada bahan yang ada mereka telah membuat manisan. Fakanat, maka adalah itu menjadi walimah Nabi SAW. Kalaulah tak ada apa-apa, maka apa yang ada dijadikan sebagai walimah. Maka tak perlulah pada waktu itu nak tunggu banyak duit baru nak buat walimah. Maka buatlah walimah dengan apa yang ada, mengikut kemampuan. Tak mampu jemput ramai, jemput 10 orang. Tak mampu jemput 10 orang, maka jemputlah beberapa orang. Namun sunnah untuk melakukan walimah setelah daripada bernikah. 3497, yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Cuma sanadnya ada begitu banyak sanad pelbagai. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abu Rabi' Zarani qala hadatsana Hammad bin Yani bin Zaid bin Thabit bin Abdul Aziz bin Sahib bin Anas Tawil qala wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad bin Thabit wa Shu'aib bin Habhab an Anas radhiyallahu anhu tahwil. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah wa Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu tahwil. Qala wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari qala hadatsana Abu Awanah an Abi Utsman an Anas radhiyallahu anhu tahwil. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Shu'aib bin al-Habhab an Anas radhiyallahu anhu tahwil. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Yahya bin Adam wa Umar bin Sa'd wa Abdul Razzaq jami'an an Sufyan an Yunus bin Ubaid an Shu'aib ibn al-Habhab an Anas radhiyallahu anhu kullu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ataqa Safiyah, Nabi telah memerdekakan Safiyah, wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan Nabi telah menjadikan kemerdekaan Safiyah sebagai mahar dan mas kahwinnya. Wa fi hadis Mu'adz an abihi tazawwaja Safiyah wa asdaqaha itqaha. 3498 baca sanad dia.
Maka Nabi SAW pernah bersabda berkenaan tentang orang yu'tiku jariyatah yang telah memerdekakan hamba perempuan miliknya, summa yatazawwaja, kemudian mengahwininya. Sabda Nabi, lahu ajran, orang tersebut akan mendapat dua pahala. Terus daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ridfa Abi Talha, aku adalah orang yang duduk membonceng di belakang Abu Talha. Abu Talha adalah ayah tiri kepada Anas. Yaumah Khaybar, pada peperangan Khaybar. Wa qadami tamussu, dan kadangkala kakiku menyentuh qadama Rasulillah, kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata perawi, fa atainahum hina, maka kami telah mendatangi penduduk Khaybar hina, ketika bazaghati syamsu, permulaan terbitnya matahari. Bazagha pada baris yang ketiga, maksudnya adalah inda batida itulu'iha, permulaan terbitnya matahari. Waqad akhraju, dan seperti biasa orang-orang Yahudi Khaybar tak perasan, maka mereka mengeluarkan seperti biasa binatang ternakan mereka untuk meragut rumput. Wa kharaju, dan mereka telah keluar bifuusihim, dengan kapak-kapak mereka. Al-fu'us bermaksud sesuatu yang digunakan untuk yashukku bihil hatab, untuk memecahkan kayu api, iaitu kapak. Wa makatilihim zanbil, dan mereka membawa bersama dengan mereka bakul-bakul mereka. Wa mururihim, dan penyodok-penyodok mereka. Maka bila mereka nampak Nabi dah tiba, mereka pun berkata, Muhammad wal khamis, Muhammad telah datang bersama dengan bala tenteranya. Qala, berkata Anas, maka Nabi SAW pun bersabda, kharibat Khaybar, binasalah Khaybar. Inna idza nazalna, sesungguhnya apabila kami tiba, bisa hati qaumin, pada kawasan lapang sesuatu kaum, fasa asbahul munzarin, maka menjadi buruklah pagi orang-orang yang telah diberikan peringatan. Qala, berkata perawi, wa hazamahumullah, dan Allah telah mengalahkan orang-orang Yahudi Khaybar. Wa waqa'an fi sahmi dihyah, dan telah dapat pada bahagian harta rampasan Dihyah seorang hamba perempuan yang cantik. Fashtaraha, maka Nabi SAW telah memberi sebagai ganti. Ishtara kita tidak terjemahkan sebagai beli, sebaliknya sebagai memberi ganti. Ini kita boleh lihat daripada baris yang ketiga. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ishtara bermaksud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang keempat, muka surat sebelum ini, 926. Fashtaraha ay a'tahu badalaha sab'ata anfus tatyiban liqalbih la annahu jara'akat. Nabi bukan beli, tetapi Nabi berikan sebagai ganti 7 orang hamba untuk menggembirakan Dihyah yang pada awalnya telah ambil Safiyah. Jelas ke jelas? Okey. Maka Nabi SAW telah berikan 7 orang hamba sebagai ganti. Summa dafa'aha, kemudian Nabi telah menyerahkan Safiyah kepada Ummu Sulaim, tusanni'uha, untuk menghiasnya, wa tuhayyu'aha, dan untuk menyediakannya bagi Nabi SAW. Wa asibuhu qal wa ta'taddu fi baitiha, maka wahia Safiyah binti Huyai, dan Safiyah telah menghabiskan iddahnya di rumah Ummu Sulaim, dan beliau adalah Safiyah binti Huyai. Namun kita tahu dia punya iddah tak lama. Kenapa iddahnya tak lama? Sebab apabila ditanya, maka beliau tidak pernah disentuh oleh suami dia. Dia pernah berkahwin. Maka siapakah suami dia? Kinanah. Kinanah bin apa nama suami dia? Maka suami dia tak pernah sentuh dia. Tak pernah pada waktu itu melayani dia sebagai isteri. Maka pada waktu itu beliau punya iddah tak lama. Sebab iddah wanita yang berkahwin namun tidak pernah disentuh oleh suami adalah seperti pada waktu itu tidak perlu sebarang iddah. Maka bila Ummu Sulaim cek dan dipastikan, maka tidak ada iddah bagi Safiyah binti Huyai. Qala wa ja'ala Rasulullah, dan Nabi SAW, dan ada menyebut bahawa Safiyah melalui iddah. Maka ada beberapa pandangan. Wa ja'ala Rasulullah, dan Nabi SAW telah menjadikan walimah Safiyah berupa at-tamar, kurma, wal akid, keju, was-saman, dan pada waktu itu minyak yang dalam bentuk lemak, seperti ghee, ataupun seperti mentega pada zaman kita. Fa fuhisatil ardu afahis, maka telah dikorek sedikit tanah afahis supaya tidak terbang saprah.
maka telah dikorek sedikit tanah supaya saprah daripada kulit boleh diletakkan pada dalam tanah supaya tidak terbang. Waji'a bil inta' bil anta', lalu telah dibawa pada waktu itu saprah, hamparan daripada kulit. Fawudi'at fiha, maka telah diletakkan anta', telah diletakkan saprah kulit, hamparan kulit di dalam tanah yang telah digali sedikit. Waji'a bil aqid, maka dibawakan keju, wassaman, begitu juga seperti ghee ataupun seperti mentega zaman kita. Fasyabi'an nas, maka telah kenyang para sahabat makan daripada makanan tersebut. Qala, berkata Anas, wa qala nas, maka para sahabat berkata sesama mereka, kami tidak tahu adakah Nabi SAW telah mengahwini Safiyah ataupun Nabi menjadikannya sebagai ummu walad. Maksudnya Nabi layan dia sebagai hamba. Qalu, maka para sahabat berkata, in hajabaha, jika Nabi SAW menghijabkan dia daripada kita, maka itu adalah isteri Nabi. Wa illam yahjubha, jika Nabi tidak menghijabkan Safiyah daripada kita, maka beliau dikira sebagai ummu walad. Falamma arada, maka apabila baginda ingin untuk pulang, hajabaha, maka baginda telah menghijabkan, telah menutup wajah Safiyah daripada pandangan para sahabat. Faqa'adat ala ajuzil ba'ir, maka Safiyah telah duduk di bahagian belakang unta kerana dia membonceng di belakang Nabi SAW. Fa'arafu, maka para sahabat pun tahu bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah mengahwini Safiyah. Falamma danau, dan Safiyah ini adalah wanita daripada kalangan Yahudi. Falamma danau minal Madinah, apabila mereka telah hampir dengan Madinah, dafa'a Rasulullah SAW wa dafa'na, maka baginda telah bertolak dengan laju, bergerak dengan laju, dan kami pun turut laju. Qala, berkata Anas, fa'atharatin naqatul adba, maka unta Nabi yang bernama Al-Adba telah tergelincir. Wa nadara Rasulullah wa nadarat, maka baginda Nabi dan Safiyah telah terjatuh. Faqama, maka baginda bergegas bangun, fasataraha, dan menutupi Safiyah daripada dilihat oleh para sahabat yang lain. Wa qad asyrafatin nisa, maka telah apabila tiba di Madinah, maka para wanita telah mengerumuni Safiyah. Yaqulna, seraya berkata, ab'adallahu al-yahudiyah, semoga Allah menjauhkan wanita Yahudi ini. Qala, berkata Anas, qultu, berkata perawi, lalu aku berkata kepada Abu Hamzah, awaqa'a Rasulullah, adakah Nabi SAW telah bersama dengan Safiyah? Maka beliau berkata, iya wallah, ya demi Allah, Nabi SAW telah bersama dengan Safiyah. Maka kenapa wanita Ansar pada awalnya mereka kata begitu? Sebab mereka pada awalnya tidak tahu yang Nabi telah mengahwini Safiyah, dan mereka pun mempunyai sejarah silam yang tidak begitu baik dengan golongan Yahudi yang pernah tinggal di Madinah, namun akhirnya mereka telah menerima Safiyah dengan penerimaan yang baik. Riwayat seterusnya, qala Anas, baca hadis yang sama terus. Qala Anas, berkata Anas, ini adalah walimah yang lain pula, walimah Zainab binti Jahash, isteri Nabi yang lain. Kata Anas, wa syahidtu walimata Zainab, dan aku juga pernah menghadiri walimah, majlis walimah Zainab binti Jahash. Fa ashba'an nas, maka Nabi telah menyajikan, ashba'a, memberi makan, menyajikan kepada para sahabat khubzan, berupa roti dan juga daging. Wa kana yab'athuni, maka Nabi telah mengutuskan daku, fa ad'un nas, maka aku telah perlu untuk menjemput beberapa orang para sahabat. Falamma faragha, maka apabila telah selesai, qama, maka baginda telah bangun, wa tabi'tuhu, dan aku pun turut bangun mengikuti Nabi. Fatakhallafa rajulan, namun masih kekal duduk dua orang sahabat. Ista'nasa bihimal hadis, mereka mula sibuk sesama mereka dengan perbualan. Lam yakhruja, dan tak nak keluar, tak nak bangun daripada rumah Nabi. Faja'ala yamurru ala nisa'ih, maka Nabi mula untuk pergi melewati kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Maka Nabi bagi salam kepada setiap seorang daripada mereka dengan ucapan, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Kaifa antum ya ahlal bait, bagaimanakah keadaan kamu? Fayaqulun, dan para isteri Nabi pun menjawab, bi khairin ya Rasulullah, kami dalam keadaan baik wahai utusan Allah. Kaifa wajadta ahlaka,
bagaimanakah tuan mendapati isteri kamu yang baru, iaitu Zainab? Fayaqulu bi khair, maka Nabi pun menjawab dengan perkara yang baik. Falamma faragha, bila Nabi telah selesai jumpa seorang demi seorang isteri Nabi, raja'ah, Nabi kembali kepada rumah baginda, iaitu di mana Zainab berada. Wa raja'tu ma'ah, kata Zaid, dan aku pun kembali bersama dengan Nabi. Falamma balaghal bab, bila Nabi sampai je di pintu, idza huwa birrajulaini, Nabi melihat masih lagi ada dua orang sahabat, qad ista'nasa, yang telah mula sibuk bihima sesama mereka, al hadis berbual, tak balik-balik, tengah sibuk pada waktu itu bersembang lagi. Falamma ra'ayahu, maka bila Nabi SAW, falamma ra'ayahu, bila mereka berdua melihat Nabi datang, qad raja'a, telah pulang, qama, mereka berdua terus bangun, fakharaja, dan baru keluar. Fawallahi, kata Anas, maka demi Allah, ma adri, aku tidak pasti, adakah aku yang mengkhabarkan kepada baginda ataupun diturunkan wahyu ke atas baginda bi annahuma qad kharaja, bahawa dua orang sahabat tersebut telah balik. Faraja'a, maka Nabi pun kembali semula ke rumah baginda. Waraja'tu ma'ah, dan aku pun turut sama dengan Nabi. Falamma wada'a rijlahu, tak kala Nabi SAW meletakkan sahaja kaki baginda fi uskuf fatil bab, pada daun pintu, arha, maka baginda telah menjatuhkan hijab di antara daku dan di antara baginda. Lalu Allah telah turunkan ayat yang panjang, ayat yang ke-53 daripada suratul Ahzab, yang berbunyi awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk masuk. Dan dalam ayat itu juga ada menyebut, fa idza ta'imtum, apabila kamu telah selesai makan, fantashiru, maka baliklah, wala musta'nisina li hadis, tanpa memulakan sebarang perbualan. Dan ini sunnahnya, bila dah selesai makan, balik. Jangan pula pada waktu itu tak ada apa-apa kaitan, kerana jumpa kawan, sibuk bersembang, maka pada waktu itu duduk lama di meja makan. Tetamu yang baru datang akan menyusahkan mereka. Kalaulah kita baru jumpa teman kita keluar, sembang di luar. Dan itulah sunnahnya, tidak memulakan perbualan di tempat dijamu, jamuan walimah, tempat dijamu makanan. Sebab itu Allah tegur pada sahabat radhiyallahu taala anhum. Riwayat yang seterusnya baca 3500. Daripada Anas radhiyallahu taala beliau berkata, sarat Safiyatu lidihya fi maksami, pada awalnya Safiyah binti Huyai adalah menjadi milik Dihyatul Kalbi sewaktu pembahagian harta rampasan perang. Wa ja'alu yamdahunaha, dan para sahabat mula memuji kecantikan Safiyah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata perawi, wa yaqulun, dan para sahabat berkata, ma ra'ayna fi sabyi, kami tidak melihat pada tawanan perang seseorang seperti Safiyah. Qala, berkata Anas, fab'atha ila Dihyah, maka Nabi telah mengutuskan seseorang kepada Dihyatul Kalbi, dan Nabi telah memberikan kepada Dihyah biha sebagai ganti Safiyah ma arada, apa yang beliau mahu. Summa dafa'aha ila ummi, kemudian Nabi telah menyerahkan Safiyah kepada ibuku Ummu Sulaim, kata Anas. Faqala, maka baginda bersabda, aslihiha, maka perhiaskanlah pada waktu itu Safiyah. Qala, berkata Anas, thumma kharaja Rasulullah, kemudian Nabi SAW telah keluar meninggalkan Khaybar, hatta idza ja'alaha fi dharihi, sehingga apabila baginda telah menjadikan Safiyah duduk di belakang baginda, nazalah, maka baginda telah berhenti rehat bila tiba waktunya. Summa daraba 'alaiha al-qubbah, kemudian baginda telah membuat untuk Safiyah sebuah kemah. Falamma asbaha, apabila pada waktu pagi, baginda bersabda, man kana indahu fadlu zadin, barang siapa yang mempunyai lebihan makanan, falyatina bih, maka bawakanlah kepada kami. Qala, berkata Anas, faja'ala ar-rajulu yaji'u bi fadli tamar, maka ada sahabat yang membawa lebihan kurma, wa fadli sawiq, lebihan sawiq, hatta ja'alu min zalika sawadan haitha, sehingga pada waktu itu mereka menjadikan daripada makanan-makanan yang ada sawadan haitha, pada waktu itu tumpukan jumlah yang banyak daripada manisan. Faja'alu ya'kulun, maka mereka telah mula makan daripada manisan tersebut. Maksudnya mereka campurkan keju, kurma,
kemudian pada waktu itu ghee mereka campurkan semua, lalu menjadilah manisan. Wa yashrabuna min hiyad, dan para sahabat telah minum daripada hiyad. Hiyad bermaksud adalah telaga ataupun bermaksud kolam, daripada kolam yang terletak bersebelahan dengan mereka, daripada kolam air hujan. Qala, berkata Anas, fakanat tilka walimah, maka itu adalah walimah Nabi SAW dengan Safiyah. Qala, berkata Anas, fantalakna, maka kami telah meneruskan perjalanan sehingga apabila kami telah melihat judural Madinah, tembok kota Madinah, hasyana ilaiha, maka kami telah mula bersemangat untuk pulang ke Madinah. Farafa'na matiyana, maka kami telah mula melajukan binatang tunggangan kami, dan Nabi SAW juga telah mula melajukan unta baginda. Qala, berkata perawi, wa Safiyatu khalfah, dan ketika itu Safiyah duduk di belakang Nabi. Qad ardafaha, Nabi boncengkan Safiyah di belakang Nabi. Qala, berkata perawi, fa'atharat matiyatu Rasulillah, maka telah tergelincirlah unta Nabi SAW. Fasuri'a wa suri'an, maka Nabi dan Safiyah telah terjatuh. Qala, berkata Anas, falaisa ahadun minan nasi yanzuru ilaihi wala ilaiha, bila Nabi dan Safiyah jatuh, tidak ada seorang sahabat pun yang berani untuk melihat kepada Nabi dan tidak pula kepada Safiyah, kerana nak memuliakan Safiyah. Hatta qama Rasulullah, sehingga baginda Nabi SAW terus bangun, fasataraha, dan menutupi Safiyah. Qala, berkata perawi, fa'atainahu faqala lam nudar, kemudian kami datang kepada Nabi, lalu baginda bersabda, lam nudar, kami tidak apa-apa. Berkata perawi, fadakhalnal Madinah, maka kami masuk ke dalam Madinah, dan ketika itu wanita-wanita Madinah telah keluar, yatara'ainaha, sambil mereka melihat kepada Safiyah, wa yashmatna bisara'atiha, dan mereka menzahirkan kegembiraan kerana terjatuhnya Safiyah. So, mereka ketika itu masih lagi tidak tahu yang Safiyah adalah isteri Nabi dan Safiyah ini adalah wanita Yahudi. Maka mereka menzahirkan kegembiraan, namun bila mereka dapat tahu, mereka telah terima Safiyah sebagai salah seorang daripada ummahatul mukminin. Bab yang seterusnya berkenaan tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash dan turunnya ayat-ayat hijab serta sabitnya walimatul urs, iaitu majlis jamuan makanan untuk perkahwinan. Sabitnya pada waktu itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ni panjang, kita akan sambung selepas Zuhur insya-Allah pada jam 3 petang nanti. Terima kasih semua, jumpa lagi.